Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Um, Video yang pertama untuk sesi online tutorial berkenaan dengan pelaburan saham di Bursa Malaysia. Untuk video ini sebenarnya adalah untuk video free sebenarnya untuk familiarization. Tetapi saya include sekali ke dalam syllabus kerana ramai yang akan melanggan kepada sesi tutorial online ini adalah daripada golongan yang betul-betul baru dalam dunia saham. Jadi kita mulakanlah. Sesiapa yang yang sudah biasa dengan saham dan melanggan kepada sesi tutorial online ini, anda boleh skip ataupun anda boleh tengok jugalah kontennya, kerana kontennya mungkin sudah biasa dan tidak perlu lagi nak go through perkara yang sangat asas-asas ni. Apa yang sepatutnya trader-trader baru tahu berkenaan dengan pasaran bursa di Malaysia. Okey, baik, kita mulakan. Asas pelaburan saham. So saya nak ceritakan sikit kenapa kita kira kita ada pilihan untuk melabur di dalam saham. Biasa kita dengar pelaburan, ada macam-macam jenis pelaburan. Kita ada pelaburan emas, kita ada pelaburan passive income, yang property, kita ada macam-macam lah. Tapi untuk kali ini kita akan mengupas lebih kepada pelaburan saham di Bursa Malaysia. So ini adalah outline-nya. Okey, kita biasa dengar pasal amanah saham Bumiputera, ASB, tabung haji, Maybank, fixed deposit kan. Kemudian pelaburan emas, public mutual dan seangkatan dengannya lah. Kemudian tak kurang juga pelaburan dalam property, membeli rumah dan disewakan, public mutual, unit trust, dan juga kali ini kita nak fokus pada Bursa Malaysia lah. Semua ni adalah jenis pelaburan instrumen yang ada dalam di Malaysia, dan yang ini adalah diluluskan oleh Bank Negara dan juga Security Commission lah. Okey. Jadi jangan kata anda masih baru dalam pelaburan, kerana duit yang anda simpan dalam tabung haji pun dikira sebagai pelaburan. Okey. Sebabnya kita punya inflation lebih kurang dalam 4 ke 6%. Kalau kita tengokkan amanah saham Bumiputera, dia punya pelaburan, dia punya pulangan dia antara 8 ke 11% tak silap saya lah. Dan sekarang di masa kita dalam keadaan tertekan dari segi ekonomi, pulangan pelaburan itu akan berkurang sedikit lah kan. Kemudian kalau kita kata simpan di Maybank, kita fixed deposit, pulangan yang kita dapat taklah sebanyak mana, sebab dia hanya untuk offset kepada inflation punya rate. Okey. Pelaburan property pula, yang ini berkadar kepada season. Kalau waktu sekarang ni mungkin tak berapa nak menguntungkan, kerana kita punya facility loan pun bayaran bulanan, ansuran bulanannya mungkin lebih tinggi daripada kadar sewa yang kita boleh beri pada penyewa-penyewa property kita. Tak kira lah sama ada residential ataupun commercial ataupun industrial lot. Tapi kita ada ini adalah salah satu bentuk pelaburan yang menguntungkan jugalah, sama ada kita membeli dan menyewakan ataupun kita membeli, kita menjual dengan capitalize balik dengan harga modal kita beli tadi. Okey. Kemudian yang ini saya dah ceritakan tadi. Jadi anda semua boleh baca sendirilah kot. Kita ada macam-macam jenis pelaburan. Pendedahan risiko. Risiko ni kita nak cerita sikit. Kalau simpan di bank, kita punya risiko memang rendah. Sebab selagi modal anda ataupun simpanan anda kurang daripada 250,000, apa-apa yang terjadi pada institusi bank yang didaftar di bawah PIDM, duit anda sebenarnya sangat selamat. Okey. Jika jadi apa-apa pada bank tersebut, sama ada bankrupt ke ataupun
basically bankrupt lah. Duit anda akan dibayar oleh insuran tu, dijamin oleh insuran tersebut. Kebiasaan potensi pulangannya tak lebih pada 3 tahun. 3% setahun. Sangat sedikit ya. Berbanding dengan kita punya inflation 4 to 6%. Okey. Kecairan ni maksudnya kalau kita perlukan cash, kita boleh dapat tu serta-merta. So itu bermaksud kecairan yang tinggi. Kecairan yang rendah bermaksud kita perlukan masa untuk kita dapatkan duit daripada aset tersebut. Contoh macam property lah. Okey. Pelaburan di unit amanah, contoh ASB, public mutual. Pendedahan risikonya adalah rendah. Ada yang dijamin kerajaan. Kalau tengok berarti potensi pulangan dia 7 ke 12%. Yang ini disesuai untuk siapa yang simpan lama lah. Dia punya catch kat situ, orang kata pemegang amanah ini akan menggunakan duit yang kita simpan dalam unit itu untuk mereka laburkan dalam bursa, laburkan dalam industri, labur dalam perniagaan itu, perniagaan ini, dan mereka akan dapat untung. Jadi mereka akan bahagikan keuntungan tu berdasarkan perjanjian yang mereka buat dengan pendeposit yang ada. Okey. Dan kita kena simpan lama benda ni. Saya ingat lagi masa saya menyertai CWA CWA unit trust, saya tak kira bersabarlah kiranya. Selepas 5 tahun dia punya potensi pulangan dia tak berapa memberangsangkan, saya tarik terus keluar saya punya capital, saya masukkan dalam tempat yang lain. Jadi potensi pulangan ni tidak dijamin sepanjang masa akan tinggi ya. Dia bergantung kepada ekonomi dan juga performance fund manager di dalam pelaburan unit amanah ni. Kalau fund manager ni cerdik dan juga masa tu ekonomi sangat bagus, pulangan yang diberikan akan jadi lebih tinggi. Jadi dia bergantung pada sentimen semasa apa semua. Okey, dan dia kena simpan lama. Kalau simpan sekejap macam saya tak sabar, saya akan dapat sikit. Alhamdulillah masih lagi dalam keadaan profit lah. Cumanya saya terasa macam terlalu sedikit berbanding dengan jumlah masa yang saya tunggu. Okey. Kemudian pelaburan di tabung haji, yang ini kebanyakannya orang Islam lah. Dia rendah dan patuh syariah. Sebab apa? Hasil pulangan dividennya telah ditolak dengan zakat. Okey. Tetapi objektif utamanya hanya untuk kegunaan haji pendeposit. Dia bukanlah untuk mengambil untung. Atas sebab itu recently kita punya performance tabung haji ni agak teruk menyebabkan pulangan setahunnya sangat-sangat rendah. Okey. Kemudian pelaburan hartanah. Yang ini kita betul-betul kena ada ilmu. Jangan main sekap jarang je kita pergi beli mana-mana. Ini bukan macam beli sayur. Ini memang perlukan kita study prospek masa depan yang jangka panjang. Kalau kita tak pandai nak memilih, kita kena belajar benda ni. Banyak seminar-seminar berkenaan dengan pelaburan hartanah ada di pasaran sekarang. Kita kena cari je, Google saja. Kalau kita jumpa, tapi kena jaga-jaga, kadang-kadang apa yang kita jumpa tu adalah scam sahaja. Okey. Pelaburan hartanah ni sangat bergantung pada kawasan dan keadaan ekonomi semasa. Kemudian dia kena tengok juga rancangan masa jangka panjang kerajaan berkenaan dengan pembangunan di kawasan yang kita tengok tu. Okey, potensi pulangan tidak menentu. Kadang-kadang ada orang beli dekat area yang dijangka akan booming. Tetapi selepas 20 tahun, area tu masih gagal untuk dibangunkan dengan betul. Jadi kita beli dengan harga kita rasa murah dah. Tapi pada masa sekarang, harga tu terus turun dan turun. Dan juga kalau kita nak menjual rumah property tersebut, belum tentu kita dapat dalam masa yang terdekat. Kita kena menggunakan ejen untuk membantu kita memasarkan unit property yang kita ada tu. Okey, sebab tu kecairannya rendah. Kalau kita tengah terdesak dan property itu mungkin terpaksa dijual dengan harga sangat rendah dan kita akan menanggung kerugian kerana kita dalam keadaan terdesak untuk mendapatkan cash. Okey.
Kemudian pelaburan di insuran dan takaful. Ini potensi risikonya pun rendah, tetapi ia bukanlah untuk pelaburan semata-mata sebenarnya. Dia bertindak sebagai membantu kita di kala kesusahan, lebih kepada perlindungan dan menyelamatkan kita daripada terus keputusan cash. Okey. Pelaburan tukaran mata wang. Pendedahan risikonya sangat tinggi. Dalam masa beberapa saat saja kita boleh hilang semua kapital kita. Sebab atas sebab ini Bank Negara Malaysia mengatakan forex adalah haram kecuali kepada institusi kewangan yang berdaftar dan disahkan sahaja. Potensi pulangan pula tidak terhad. Kerana itu ada ramai orang yang terlibat dalam forex dapat pulangan yang unlimited sehari beribu-ribu. Tetapi perlu diingat untuk Muslim, forex dikategorikan sebagai tidak patuh syariah kerana terdapat unsur-unsur riba di situ. Kerana apa? Unsur riba itu, syarat-syarat unsur riba tu ada 3. Satu, riba itu terlibat dengan item ribawi ataupun yang betul-betul bercanggah dengan syariah. Contohnya macam kasino, rokok, apa lagi? Dia item ribawi pula tu. Item ribawi ni maksudnya benda-benda ataupun komoditi yang betul-betul disebut di dalam tak silap saya dalam Al-Quran, tapi saya tak pasti ayat yang mana salah satunya adalah emas dan perak. Kemudian bahan-bahan makanan ruji, komoditi ruji seperti buah tamar, barley dan juga gandum. Itu antara item ribawi yang kita tak boleh dagangkan membuta tuli lah. Okey. Sebabnya bila item ribawi ni kita kena muamalat tu ataupun dagangan tu mesti berlaku depan kita. Kita kata kita beli emas, kita benda tu kena ada emas betul depan kita. Dan akad dia cukup lah. Itu sebab item ribawi dan juga yang bercanggah dengan syariah. Yang kedua, kena make sure dia tidak garar. Garar ni adalah ketidakpastian dalam transaksi. Macam saya cakap tadi lah, kalau kita nak beli emas, kita kena make sure emas tu memang betul-betul fizikal kita dapat. Tak ada tangguh-tangguh. Mesti pada masa tu juga, masa transaksi tu berlaku, kita kena dapat emas tu. Itu adalah garar, tidak tentuan. Dan kita tak tahu macam mana penyedia-penyedia forex ni melakukan transaksi itu, sama ada betul-betul duit tu ditukarkan ataupun hanya atas kertas. Kita tak nampak dekat situ. Yang ketiga, maisir. Maisir tadi gaming punya ni lah, macam contoh kasino. Yang maisir tu judi. Okey. Atas sebab itulah Bank Syariah mengatakan pelaburan tukaran mata wang yang hanyalah money changer, yang selain daripada itu tidak patuh syariah. Maksudnya dia dikira sebagai harus, sebabnya bila kita buat tukaran duit, kita dapat duit yang sepatutnya pada masa itu juga. Kan? Kalau guna platform, kita buat transaksi jual dan beli forex dekat dalam komputer, kita tak nampak duit tu bergerak macam mana. Okey. Kemudian pelaburan komoditi, pendedahan risiko juga tinggi sebab harga komoditi ni sangat berubah dengan sangat cepat. Okey. Pelaburan saham, pendedahan risiko juga tinggi. Bermaksud kita boleh hilang capital dengan cepat, ataupun hilang capital teruslah. Pelaburan saham ni dia akan ada loss juga, tapi dia tidak akan loss sampai kita punya modal tu sampai zero. Okey. Ada instrumen tertentu walaupun patuh syariah akan jadi zero kalau kita tak ada ilmu, dan dia akan jatuh dalam konsep judi jugalah. Okey. Jadi kita kena belajar macam mana kita nak melabur ke dalam di dalam saham di Bursa Malaysia. Potensi pulangan tidak terhad. Nanti saya akan tunjukkan kenapa tidak terhad. Okey. Next. Apa itu saham? Saham ni kalau kita tengok dalam Bursa Malaysia, dia ada 1,200 lebih company. Syarikat-syarikat ini akan
menawarkan kepada siapa-siapa untuk membeli hak milik syarikat tu pada harga tertentu. Okey. Jadi trader ni akan membeli sedikit hak milik syarikat itu untuk dipegang. Okey, saham adalah perkongsian pemilikan syarikat oleh pemegang saham. Jika kita beli saham Axiata ke Nestle ke Petronas Gas ke, dalam masa yang sama kita menjadi pemilik bersama syarikat tersebut. Siapa sangka kita boleh memiliki syarikat yang sangat established kan? Dan benda ni hanya boleh dilakukan di Bursa Malaysia. Apa kelebihan melabur saham? Mudah dicairkan. Macam saya kata tadi, kita boleh beli dan jual dengan segera. Okey, kita boleh DIY operation online saja, buat sendiri saja. As long as kita dah buat kajian kita, apa saham yang kita nak beli, berapa harga nak beli, bila nak beli dan bila nak jual. Kelebihan ketiga, kita tak perlu berhenti kerja, part time pun boleh. Kita kaji petang sebelum balik daripada kerja ataupun buat waktu dah di rumah. Kita kaji, ambil masa sejam 2 jam. Kemudian esoknya kita beli terus. Lepas tu kita simpan, tengok macam mana. Kalau dia meet kita trading plan, kita dia akan jual. Okey, keuntungan pula tiada had, bergantung pada performance saham tu sendiri. Ada masa naik, ada masa dia turun. Okey. Kemudian satu lagi, tiada cukai ke atas keuntungan modal yang akan dikenakan. Ini kelebihan kalau kita trading di Bursa Malaysia. Tiada cukai ke atas keuntungan. Keuntungan tu hak milik penuh, tapi kena ditolak dengan brokerage fee lah, yuran untuk melakukan transaksi itu. Cukainya tak ada, tapi untuk orang Islam kita perlu mengeluarkan zakat ke atas keuntungan bersih lah. Contoh macam kita beli 5 kaunter, 2 kaunter rugi, 3 kaunter untung, kita ada lebihan daripada jumlah semua belian dan jualan tu, kita ada keuntungan. Keuntungan tu akan kali 2.5%. Itu adalah jumlah zakat yang kita kena keluarkan. Okey. Okey, ini yang saya kata ni. Potensi pulangan tidak terhad. Kalau kita perhatikan daripada bulan Ogos untuk counter Rainhill, company bernama Rainhill ni, daripada bulan Ogos sampai bulan Mac seterusnya, berapa bulan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 bulan. Potensi kenaikan modal kita adalah 103%. Katakanlah modal kita 3,000. Selepas beberapa bulan ni, 7 bulan ni, modal kita jadi 6,000 lebih. Kalau dekat ASB, kalau dekat tabah haji, berapa pula kita akan dapat? Kalau simpan 3,000. Tak silap saya, puluh-puluh saja kan? Ini 100%. Okay? Ini adalah satu lagi potensi melabur saham untuk counter Dufu. Ini video lama daripada 2018 hari tu lah. Okay. Daripada kenaikan bulan Julai 2018 sehingga 4 bulan, dia naik sehingga hampir 200%. Ini kalau kita tunggu sampai hujung tahun pula, sampai sebelum 2019, kenaikan sehingga 300%. Kalau beli 3,000 kat sini, 3 kali ganda. Modal kita bertambah ataupun beranak jadi 3,000 dalam masa beberapa bulan saja. Itu adalah potensi yang ada dalam perubahan besar. Okey. Ini pun sama. Ini dalam masa yang terdekat, tapi ini agak bahayalah KUB ni. Dalam beberapa hari je dia naik sampai 100%. Okey. Tapi dalam mana-mana pelaburan yang pulangannya tinggi, risikonya pun tinggi juga. Okey. Kalau kita tidak berilmu ataupun tidak bernasib baik, kita akan memilih counter yang kerugian. Kita akan merisikokan kita punya modal. Tengok macam ni Yang ini kita pilih counter yang downtrend. Kalau kita beli pada masa ni, kita dah kerugian 75%. Modal kita akan susut. Dan satu lagi, counter yang pergerakan harganya memang tak cantik. Kalau macam ni tak cantik lah, berlubang-lubang. Kalau tengok ini, okey lagi. Walaupun dia downtrend. Ini kita panggil downtrend lah. Maksudnya harga menurun secara berkala.
Okey, kalau macam ni, dia kejap duduk atas, dia kejap duduk bawah, kejap duduk atas, kejap duduk bawah. Kita nak predict pun payah. Mana hala harga dia nak pergi. Sebab counter yang macam ni kita takkan tengok lah. Dalam sesi-sesi video yang seterusnya nanti saya akan ceritakan macam mana kita memilih counter yang berkualiti. Okey. Ini asas pembelian dan penjualan saham. Yang pertama, bagaimana memilih saham yang berpotensi. Sebab apa? Kita ada 1,000 lebih saham yang diniagakan di Bursa Malaysia. Kemudian kita boleh filter untuk orang Muslim. Kita boleh filter yang mana tak syariah. Dan kalau kita perhatikan ada 900 lebih counter yang patuh syariah. Majoritinya adalah patuh syariah. Jadi tiada sebab kenapa Muslim tak boleh nak trade di Bursa Malaysia. Okey. Kemudian kita cari counter yang aktif diniagakan. Sebab apa? Kita nak make sure harga tu bergerak dengan konsisten ke atas. Kalau dia turun secara aktif pun, itu adalah saya akan terangkan kenapa penurunan tu pun adalah satu potensi yang baik. Okey. Kita nak yang aktif sebab pergerakan harga bila dia aktif, pergerakan harga tu dia terkawal. Okey. Kemudian kita nak make sure kita membeli saham tu, kita memilih saham yang 20% ke 30% serta ke atas sahaja sebab kita tak nak ada manipulasi harga. Kalau kita perhatikan tadi, macam Saudi ni lebih kurang bawah, sekarang dah bawah 20 sen tak silap. Jadi dia punya pergerakan dia tak aktif ni. Yang ni dia tak aktif. Ada hari dia memang tak bergerak pun tengok ini. Static je. Maksud dia tak aktif, tak ada pergerakan harga. Kalau kita nak masuk dalam counter macam ni, kita belum tentu dapat untung. Mungkin kita kena bertunggu lama sikit. Okay? Kemudian cari saham yang uptrend, bergerak ke atas. Okay, memahami trend saham, kita ada 3 jenis je. Uptrend, sideways dan downtrend. Yang kita kena fokus dua ni, uptrend dengan sideways. Bila sideways tu kita dah masuk dalam watchlist. Kita tunggu berapa lama. Ini mungkin masa berbulan-bulan. Tapi kita tengok bila dia breakout untuk menukar arah kepada uptrend. Bila dah start downtrend, kita kena jual. Duduk tepi dulu. Bila downtrend dah bertukar kepada sideways, kita masuk balik watchlist. Okay. Jenis-jenis pelabur yang ada di pasaran bursa, kita ada a few jenis. Yang pertama adalah intraday atau rumpit atau scalper. Kat sini biasanya kita beli dan jual pada hari yang sama, untung 1 atau 2 bit berkali-kali. Kita beli banyak kali lah. Ini kebiasaannya trader yang sangat berpengalaman. Dia tengok counter tu, dia tahu dah perangai dia. Dia tahu dah range harga yang sepatutnya dia beli. Yang ini memang high level. Okay. Yang kedua, buy today, sell tomorrow. Yang ini daripada newbie pun boleh buat. Yang mana experience pun selalu buat. Okay. Selalunya kita akan beli petang untuk jangkaan loncatan sementara, esok paginya. Untung biasanya 1 ke 2 bit. Okay. Ada yang lebih. Tapi kita boleh kata jangkaan yang sangat tinggi ke barangkali yang sangat tinggi untuk kita dapat dah 1 hingga 2 bit. Kemudian kita go, ada short term swing trader. Yang ini kebiasaannya kita beli untuk kita jual dalam masa sehari ke 3 bulan. Macam saya katakan tadi, sampai 100% kita boleh capai. Lebih pada itu pun tak boleh dapat. Okay. Kemudian mid term swing ataupun peramut. Peramut ni lama lah. Daripada sehari sampai 6 bulan. Profit, potential pula unlimited. Bergantung. Tapi ada juga yang loss tapi terlalu besar untuk cut loss. Ini pun sama juga. Kalau dia perhati dah loss, diingatkan boleh naik lagi. Yang ni dah start hook analysis. Ini tak betul lah sebenarnya ya. Okay. Kemudian long term swing ataupun namanya investor, passive income through dividend, yang simpan melebihi setahun. Ini masuk berperam. Biasanya orang yang nak dapatkan dividen ataupun bonus, dia akan simpan counter ni. Counter yang macam ni selalunya counter yang mahal-mahal, beringgit-ringgit, yang ada menyediakan dividen yang secara berkala. Okey, ini adalah jenis-jenis trader. Kita kena decide diri kita nak yang duduk dalam trader yang macam mana. Sebab setiap trading untuk setiap jenis-jenis pelabur ni adalah berbeza-beza. Macam ni ditengok parameter yang lain. Yang buy today sell tomorrow ni ditengok benda lain. Short term swing dia dengan mid term swing ni pun lebih kurang sama, tapi
orang kata apa, short term swing lebih tengok benda-benda yang tertentu. Kemudian long term swing dia tak tengok apa benda yang trader lain tengok. Dia tengok kepada potensi fundamental syarikat itu sendiri. Okey. Jadi setiap jenis trader ni kita akan kupas satu-satu dan macam mana kita nak jadi seperti apa yang ada macam mana pelabur-pelabur ni buat ya dalam video-video seterusnya. Kemudian teknik pembelian dan penjualan, kita ada banyak jenis, tapi normally kita akan fokus pada dua jenis lah, fundamental analysis dan technical analysis. Ini kalau kita menggunakan data Gantt square of 9. Okey, nanti saya akan ceritakan secara detail di dalam chapter seterusnya. Mengawal risiko modal, ini adalah money management. Ini pun saya akan cerita kemudian macam mana dalam teknik membeli dan menjual saham. Okey, untuk saya akan berhenti dekat sini sebab video-video seterusnya saya akan ceritakan dengan lebih detail tentang penggunaan platform kita lah. Okey, sehingga itu saya sudahi video ini dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa dengan video seterusnya.